Hai, apa khabar semua? Selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Biologi KSSM. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 14, sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Dan topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 14.3, mekanisme pergerakan dan gerak alih. Dalam kelas sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang otot, sistem rangka, tendon dan ligamen. Jadi hari ini, kita akan lihat bagaimana struktur-struktur ini bekerjasama untuk melakukan gerak alih dan juga pergerakan. Jom kita lihat sama-sama. Kita lihat dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat yang pertama menerangkan mekanisme pergerakan pada lengan manusia dan juga kaki manusia. Dan yang kedua, dapat memerihalkan secara ringkas mekanisme gerak alih haiwan. Kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan melihat pergerakan lengan, iaitu bagaimana kita boleh meluruskan lengan maupun membengkokkan lengan. Pergerakan lengan melibatkan sepasang otot berantagonis, iaitu otot biceps dan otot triceps. Lihat pada gambar yang ditunjukkan, otot biceps berada di bahagian atas dan bersambung dengan tulang radius melalui tendon. Manakala otot triceps berada di bahagian bawah dan bersambung dengan tulang ulna melalui tendon. Sebelum ini, cikgu sudah pun memperkenalkan istilah antagonis, di mana ianya merujuk kepada tindakan sepasang otot yang berlawanan. Bermaksud, apabila otot biceps mengejut, otot triceps akan mengendur dan sebaliknya. Jadi, jom kita lihat bagaimana kita boleh menggerakkan lengan kita. Lihat animasi yang ditunjukkan. Semasa membengkokkan lengan, otot biceps akan mengejut. Ingat, apabila sesuatu otot itu mengejut, ianya akan menjadi lebih pendek dan lebih tebal. Daya tarikan akan dipindahkan ke tulang radius melalui tendon. Pada masa yang sama, otot triceps akan mengendur. Bermaksud ianya akan menjadi lebih panjang. Inilah yang dimaksudkan dengan antagonis, iaitu apabila otot biceps mengejut, otot triceps akan mengendur. Dan tindakan kedua-dua otot ini akan menyebabkan tulang radius ditarik ke atas dan lengan dapat dibengkokkan. Untuk meluruskan lengan pula, otot triceps akan mengejut, bermaksud ianya akan menjadi lebih pendek. Daya tarikan akan dipindahkan ke tulang ulna juga melalui tendon. Dan ingat, memandangkan ini melibatkan tindakan otot berantagonis, apabila otot triceps mengejut, otot biceps pula akan mengendur. Dan tindakan kedua-dua otot ini akan menyebabkan tulang ulna ditarik ke bawah dan lengan dapat diluruskan. Sekarang kita akan belajar pula tentang pergerakan kaki. Kalau tadi, tindakan otot biceps dan triceps membolehkan kita menggerakkan lengan, pergerakan kaki juga dibantu oleh sepasang otot berantagonis, iaitu otot quadriceps dan otot biceps femoris. Lihat pada gambar yang ditunjukkan, otot quadriceps bersambung dengan tibia melalui tendon. Manakala otot biceps femoris merupakan sebahagian daripada otot hamstring yang bersambung dengan fibula melalui tendon.
Jadi bagaimana kedua-dua otot ini bekerjasama untuk membolehkan kita menggerakkan kaki? Untuk meluruskan kaki, otot quadriceps akan mengecut. Bermaksud ianya akan menjadi lebih pendek dan lebih tebal. Daya tarikan akan dipindahkan ke tulang tibia melalui tendon. Pada masa yang sama, biceps femoris akan mengendur. Sekali lagi, ini menunjukkan tindakan otot secara berantagonis, iaitu secara berlawanan. Tindakan kedua-dua otot ini membolehkan kita meluruskan kaki. Bagi membengkokkan kaki pula, otot biceps femoris pula akan mengecut dan menjadi lebih pendek dan tebal. Daya tarikan akan dipindahkan ke tulang fibula melalui tendon. Pada masa yang sama, otot quadriceps mengendur dan tindakan kedua-dua otot ini membolehkan kita membengkokkan kaki. Tadi kita dah belajar secara ringkas bagaimana kaki dapat diluruskan maupun dibengkokkan. Sekarang kita akan lihat proses keseluruhan yang terlibat semasa kita menggerakkan kaki, iaitu semasa berjalan. Mula-mula, otot betis kaki kanan akan mengecut dan ini menyebabkan tumit kaki diangkat. Ini menyebabkan tapak kaki menolak ke bawah ke atas tanah. Seterusnya, otot biceps femoris akan mengecut dan kita tahu apabila otot ini mengecut, maka kaki akan dibengkokkan pada sendi lutut. Kaki kanan akan dinaikkan. Apabila kaki kanan sudah dinaikkan, bermaksud sekarang kaki kanan tidak lagi bersentuh dengan tanah dan berat badan akan disokong sepenuhnya oleh kaki kiri. Maka kaki kiri perlu diluruskan. Untuk itu, otot quadriceps femoris akan mengecut. Seterusnya, kaki kanan perlu diturunkan semula ke tanah. Maka otot tibialis pula akan mengecut untuk menurunkan tumit kaki. Tumit kaki akan menyentuh tanah dan berat badan sekarang disokong semula oleh kaki kanan. Proses ini akan berterusan dan diulang pula dengan kaki kiri. Kalau anda perhatikan pada gambar yang ditunjukkan, otot betis dan otot tibialis akan mempengaruhi keadaan tumit, manakala otot quadriceps dan otot biceps femoris pula akan menyebabkan sama ada kaki diluruskan ataupun dibengkokkan. Otot quadriceps femoris juga dikenali sebagai otot extensor, di mana extensor ini datang daripada perkataan bahasa Inggeris extend. Jadi, otot quadriceps femoris apabila mengecut, ini akan menyebabkan anggota badan itu diluruskan. Otot biceps femoris juga dikenali sebagai flexor. Flexor datang daripada perkataan bahasa Inggeris flex yang bermaksud membengkokkan. Jadi, apabila otot biceps femoris mengecut, maka kaki akan dibengkokkan. Dapatkah anda kenal pasti yang mana satu extensor dan juga flexor bagi pergerakan lengan, iaitu otot biceps dan juga otot triceps? Fikirkan. Sekarang kita akan lihat pula mekanisme gerak alih dalam haiwan, iaitu haiwan pertama yang kita akan lihat ialah ikan. Ingat ya, pergerakan bagi mana-mana organisme, sama ada haiwan maupun manusia, sudah tentu akan melibatkan otot, iaitu otot berantagonis. Untuk ikan, otot berantagonisnya ialah otot myotom kiri dan otot
mayutum kanan. Turus vertebra ikan adalah fleksibel dan digerakkan dari sisi ke sisi melalui pengecutan dan pengenduran otot mayutum. Dan kalau anda perhatikan pada bongkah otot, mayutum mempunyai bentuk seperti huruf W. Apabila otot mayutum di sebelah kiri mengecut, maka otot mayutum di sebelah kanan akan mengendur. Inilah yang dimaksudkan dengan berantagonis, iaitu tindakan yang berlawanan. Maka ini akan menyebabkan ekor mengibas ke kiri. Apabila otot mayutum di sebelah kanan pula mengecut, maka otot mayutum di sebelah kiri akan mengendur. Dan ini pula akan menyebabkan ekor mengibas ke kanan. Jadi mudah sahaja untuk kita menentukan sama ada ekor mengibas ke kiri atau ke kanan. Kita cuma perlu tahu otot mayutum yang mengecut. Jika otot mayutum di sebelah kiri yang mengecut, maka ekor akan mengibas ke kiri. Jika otot mayutum di sebelah kanan yang mengecut, maka ekor akan mengibas ke kanan. Gelombang pengecutan dan pengenduran berlaku secara berselang-seli di sepanjang mayutum. Dan tindakan inilah yang akan menyebabkan bahagian badan bergerak dari sisi ke sisi dan menolak air ke belakang dan ke sisi dan menyebabkan badan digerakkan ke hadapan. Sirip ikan pula digunakan untuk mengawal arah pergerakan dan juga arah haluan ikan. Ikan yang bergerak di dalam air cenderung untuk mengalami masalah ketidakstabilan. Antaranya ialah golekan, pesongan dan juga junaman. Tapi jangan bimbang kerana ikan mempunyai sirip bagi mengatasi masalah ketidakstabilan. Kita lihat dulu sirip bagi ikan. Ikan mempunyai sirip pelvis, sirip pectoral, sirip ventral, ekor atau caudal dan juga sirip dorsal. Sirip pelvis dan pectoral berperanan untuk mengelakkan masalah junaman. Kedua-dua sirip ini juga bertindak sebagai brake dan kemudi. Kemudi di sini bermaksud ianya boleh mengawal arah pergerakan dan juga haluan ikan. Lihat pula sirip dorsal dan sirip ventral. Kedua-dua sirip ini akan mengelakkan masalah golekan dan juga pesongan. Manakala sirip ekor atau caudal juga bertindak sebagai brake dan juga kemudi. Apa pula mekanisme gerak alih dalam burung? Untuk pergerakan sayap burung, terdapat sepasang otot berantagonis, iaitu otot pectoralis minor dan otot pectoralis major. Minor di sini bermaksud ototnya adalah lebih kecil dan major ototnya adalah lebih besar. Tapi kedua-dua otot ini bersambung dengan tulang humerus melalui tendon. Otot berantagonis ini adalah besar dan kuat dan inilah yang membolehkan burung untuk mengibaskan sayap ke atas dan ke bawah. Kalau anda perhatikan pada otot pectoralis minor, ianya bersambung dengan tulang humerus di bahagian atas. Jadi, apabila otot pectoralis minor mengecut, ini bermaksud otot pectoralis major akan mengendur. Apabila daya tarikan ini dipindahkan ke tulang, ini akan menyebabkan sayap digerakkan ke atas. Apabila otot pectoralis major pula mengecut, otot pectoralis minor akan mengendur. Kalau anda perhatikan pada gambar yang ditunjukkan, otot pectoralis
pectoralis major bersambung dengan tulang humerus melalui tendon di bahagian bawah. Jadi, apabila otot pectoralis major ini mengecut, bermaksud ianya menjadi lebih pendek dan lebih tebal, maka daya tarikan yang dipindahkan ke tulang humerus burung akan menyebabkan sayap digerakkan ke bawah. Lihat animasi yang ditunjukkan. Apabila otot pectoralis major mengecut, memandangkan ianya bersambungan di bahagian bawah, ini akan menyebabkan sayap diturunkan ke bawah. Tetapi apabila otot pectoralis minor yang bersambungan dari bahagian atas ke tulang humerus melalui tendon mengecut, ini akan menyebabkan sayap digerakkan ke atas. Selain daripada otot pectoralis major dan minor yang besar dan kuat, apalagi ciri-ciri penyesuaian bagi burung? Lihat animasi yang ditunjukkan. Ornithology merupakan kajian tentang burung dan animasi ini menunjukkan pergerakan burung yang bermigrasi dari satu benua ke benua yang lain. Bermaksud burung-burung perlu terbang sangat jauh. Jadi apa ciri-ciri yang ada pada burung yang membolehkannya terbang jauh? Bulu burung adalah kalis air dan tersusun secara bertindih dan ke belakang. Ciri ini penting untuk mengurangkan rintangan udara. Selain itu, bulu juga bertindak sebagai penebat haba. Tulang burung juga adalah berongga, bermaksud ianya adalah lebih ringan berbanding haiwan lain. Kalau anda perhatikan pada bentuk sayapnya, sayap burung berbentuk aerofoil dan ini akan menyebabkan terdapatnya perbezaan tekanan udara. Perbezaan tekanan udara seterusnya akan menghasilkan daya tujah ke atas. Dan akhir sekali, badan burung berbentuk larus. Dan bentuk ini juga penting untuk mengurangkan rintangan udara. Sekarang kita akan belajar pula tentang mekanisme gerak alih dalam haiwan cacing. Pergerakan cacing dibantu oleh sepasang otot berantagonis, iaitu otot membujur dan otot lingkar. Kalau anda perhatikan gambar di sebelah kanan, otot lingkar, nama pun lingkar, bermaksud otot ini melingkari dan mengelilingi badan cacing. Manakala otot membujur merujuk kepada otot yang memanjang di sepanjang badan cacing. Ingat, anterior di sini merujuk kepada bahagian hadapan cacing, manakala posterior merujuk kepada bahagian belakang cacing. Di sepanjang badan cacing juga terdapat kita. Kita merujuk kepada bulu kejur. Kejur di sini merujuk kepada bulu yang tegak dan keras. Apabila otot lingkar pada bahagian anterior mengecut, sudah tentu otot membujur akan mengendur. Jadi apa yang akan berlaku pada segmen cacing ini? Cikgu dah ajar sebelum ini, apabila sesuatu otot itu mengecut, maka ianya akan menjadi lebih pendek. Apabila otot lingkar mengecut, maka segmen cacing itu akan menjadi lebih kurus. Pada masa yang sama, memandangkan otot membujur mengendur, maka badan cacing akan menjadi lebih panjang. Kita pada segmen anterior akan melepaskan cengkaman untuk membolehkan badan cacing tanah memanjang ke hadapan. Apa pula yang berlaku apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur? Lihat pada segmen badan cacing yang ditunjukkan.
Oleh kerana otot membujur mengejut, maka badan cacing akan menjadi lebih pendek. Dan apabila otot lingkar mengendur, maka diameternya menjadi lebih besar, menyebabkan badan cacing menjadi lebih tebal. Kita pada posterior akan mencengkam tanah. Segmen yang menjadi pendek di posterior ditarik ke hadapan. Lihat pada video pendek di bawah yang menunjukkan pergerakan cacing tanah. Kita tahu pergerakan cacing tanah dibantu oleh sepasang otot berantagonis, iaitu otot membujur dan otot lingkar. Ingat, pengecutan dan pengenduran otot membujur yang memanjang itu akan menyebabkan segmen cacing itu menjadi lebih panjang ataupun lebih pendek. Manakala pengecutan dan pengenduran otot lingkar pula akan menyebabkan badan cacing menjadi lebih kurus ataupun lebih tebal. Kalau anda perhatikan pada video pendek ini, bahagian anterior, iaitu bahagian hadapan, memanjang ke hadapan. Ini adalah kerana otot membujur mengendur dan otot lingkar mengecut. Manakala di bahagian posteriornya pula, kita dapati segmen badan cacing menjadi lebih pendek dan tebal. Ini adalah kerana otot lingkar sekarang mengendur dan otot membujur pula mengecut. Pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur secara berselang-seling akan menghasilkan satu gelombang peristalsis di sepanjang badan cacing tanah dan membolehkannya bergerak ke hadapan. Akhir sekali, kita akan lihat mekanisme gerak alih dalam haiwan belalang. Apa pula otot berantagonis bagi haiwan belalang? Pergerakan haiwan belalang dibantu oleh otot flexor dan otot extensor. Jadi lihat kedudukan otot extensor dan flexor yang melekat pada permukaan rangka luar. Cikgu dah ajar sebelum ini tentang istilah extensor dan flexor, di mana otot flexor akan membengkokkan satu sendi, manakala otot extensor akan meluruskannya. Jadi, apabila otot flexor mengecut, maka kaki akan dibengkokkan. Manakala apabila otot extensor pula mengecut, maka kaki akan diluruskan. Selain itu, kaki belakang belalang juga adalah panjang dan berotot yang diadaptasikan untuk melompat. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana belalang melompat. Dalam keadaan rehat, otot flexor di bahagian atas kaki belakang akan mengecut. Maka kaki belakang ditarik ke arah badan dan dalam kedudukan ini kaki belakang dilipat dalam bentuk Z dan bersedia untuk melompat. Apabila otot extensor mengecut, maka kaki belakang akan melurus dan ini akan menghasilkan lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara.